Okay, Assalamualaikum Iwan dan puaka-puaka semua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ni cerita Kak Zu. Kak Zu nak cerita pasal arwah nenek Kak Zu lah. Opah, Kak Zu panggil Opah. Okey. Jadinya Opah Kak Zu ni dia ada membela lah. Okay, dia ni dah uzur lah masa tu. Masa kejadian tu Kak Zu sekolah menengah rasanya. Dia ni kerap macam tak berapa sihat sangat lah. Sekejap-sekejap sakit, sekejap-sekejap sakit. Jadinya satu hari pakcik Kak Zu daripada Ipoh dia balik kampung untuk bawa opah Kak Zu ni pergi berubat lah dekat Ipoh sana. Jadinya lepas dia balik berubat sekejap, lepas tu makcik pula sambung ambil baliklah kat Ceras. Jadinya opah ni terus duduk kat Ceras lah sekejap. Tinggallah atuk dekat rumah. Jadi atuk ni seorang-seorang je dekat rumah. Jadinya bila malam Iwan, atuk ni dia tidur. Bila dia tidur, dia macam dalam pukul 2 atau pukul 3 pagi, dia macam terasa nak minum air. Okey. Bila dia bangun, Iwan tahu apa dia nampak. Berdekat je dengan dia dalam 5 langkah, 6 langkah. Arwah opah sedang duduk pakai telekung di atas tikar sejadah sambil memandang dia. Boleh bayangkan? Okey. Kita bangun, atuk bangun, dia tengok sedangkan opah kan dah pergi ke rumah makcik kat Ceras. Jadinya arwah atuk ni, dia punya ketakutan, dia tidur balik, tak jadi dia nak minum air. Dia tidur balik, dia selubung dengan kain selimut dia, tutup kepala dia semua. Bila tutup kepala dia semua, dekat hampir 10 minit macam tu dia buka. Dia buka masih ada opah sedang tengok dia. Dalam 10 minit bila atuk dia dah lemas, dia dah takut, dia selimbung, tutup muka dia dengan kain selimut, dia buka masih ada. Sambil menengok dia je. Last pagi tu atuk terlampau takut, dia dah agaknya pingsan kot. Dia tak sedar subuh. Jadi dia terlepas. Dia ni, atuk ni bila opah tak ada pagi-pagi dia memang pergi minum sarapan pagi dekat rumah Kak Zu sanalah. Jadinya dia datang pagi lagi. Lepas tu arwah ayah Kak Zu cakap, hari ni ayah awal datang. Dia cakap dia tak boleh tidur malam tadi. Lepas tu terlepas subuh. Kenapa? Ayah tanya atuk kan. Dia cakap, mak engkau, dia cakap, kan pergi rumah makcik dekat Ceras, dia cakap. Betul, ayah kata. Duduk atas tikar sejadah pagi tadi dalam pukul 2, duk tengok ke ayah ni duk tengah tidur, dia cakap. Ayah cakap, Allahu Akbar, dia kata. Lepas tu ayah pun dia cakap, kalau atuk tu takut, tidurlah rumah kita orang. Tapi atuk ni cakap, tak apalah, biarlah. Bukan apa, atuk ni fikir kalau dia tidur rumah Kak Zu, takut benda tu akan datang cari dia. Pasal dia kan macam merupa opah. Menyerupai. Menyerupai opah, mestilah dia nak jaga suami dia kot. Jadi bila suami dia pergi tidur rumah kita orang, mungkin dia akan datang juga kat rumah kita orang. Jadi atuk ni tak nak ambil risiko lah ke anak cucu dia. Jadi dia cakap, tak apalah, ayah tidur juga kat rumah. Malam kedua pun macam tu juga, Iwan. Dia tetap datang. Sambil tengok atuk tengah tidur. Ya Allah, seramnya. Ni dah pukul 2 ni. Tu dah pukul 2 ni. Nak bagi kau-kau sikit lah seramnya. Macam tu lah. Dia dijaga arwah atuk. Okay, memang kalau rumah arwah atuk tu, opah tu, kalau dia orang tak ada Iwan, memang suasana dia akan jadi riuh rendah macam ada kenduri. Jiran dia pernah beritahu. Ada dengar orang memasak, mengetuk, menumbuk. Sedangkan opah dengan atuk tak ada. Tapi dia akan mesti dengar orang sibuk lah memasak bagai. Itulah. Kalau Dan benda ni, arwah, benda ni Kak Zu, maksudnya ada kaitan dengan opah Kak Zu memang dia ada penjaga dia. Dia ni Iwan,
Pergilah buang kat mana. Dia hanya okey 3 hari je. Lepas tu dia akan panggil balik. Macam contohnya orang dulu-dulu kan dia dah macam sebati dalam diri dia orang. Macam contoh kita nak makan nasi Iwan, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim, betul? Jadi benda tu pun bila kalau dah buang, dia akan panggil balik dalam masa 3 hari. Pergilah berubat kat mana pun, opah ni akan okey 3 hari je. Tapi benda dia tu sangat jahat, dia akan pergi serang siapa yang ubatkan opah. Jadi banyakkan perawat atau bomoh lah, zaman dulu panggil bomoh. Bomoh ni dah tak sanggup nak berubat. Pasal dia orang akan diserang oleh benda opah ni lah. Jadi kan akak kan, Kak Zu kan, bila cerita pasal arwah ni ada something macam tu kan, untuk kejiranan ni kan, pernah ke dia cakap benda macam ni jadi buah mulut? Pernah ke Kak Zu dengar? Siapa berani? Bukan Kak Zu nak banggakan diri. Opah Kak Zu ni orang yang terkenal sangat di dalam kampung. Orang yang paling loaded kaya di dalam kampung. Pasal dia ni bekas seorang guru besar sekolah kebangsaan kampung Kak Zu. Jadi siapa yang berani tegur dia? Jadi bukan opah yang akan sampai kalau orang tegur dia. Benda tu yang sampai. Arwah mak Kak Zu pun kena. Kak Zu pun pernah kena pergi dengan arwah mak, pergi ke rumah opah waktu malam. Bila kita nak balik je, kita akan lalu rumah opah ni rumah atas kan. Bila kita lalu di bawah rumah OH, sesuatu benda yang besar pegang kat bahu mak. Dia pegang kat bahu mak. Masa tu Kak Zu bawa torchlight. Lepas tu mak cakap minta lampu suluh. Mak ni suluh dekat bawah rumah, takutlah ada tali yang macam tali yang ikat lembu tu, yang kasar tu. Jadi mak ingatkan ada tergantung dekat bawah rumah lah. Takutlah dekat bawah rumah ada tergantung-gantung. Pasal benda yang pegang ke badan mak tu sekasar tali tu. Sekasar-kasarnya. Lepas tu mak suluh, tak ada apa. Jadi mak cakap, jomlah kita balik lah. Masa tu dalam pukul 10 malam. Kampung kalau pukul 10 malam kan dah senyap sunyi. Betul. Mak cakap jom kita balik. Sampai ke rumah mak cakap dengan beritahu ayah. Dia ceritalah dia kena sentuh semua tu. Memang balik tu Iwan, dekat bahu mak ada kesan calar. Benda tu. Tangan benda tu. Calar dekat bahu mak. Mak cakap nasib baik dia pegang kat mak. Kalau dia pegang kat engkau, dia cakap gitu ke Kak Zu. Kak Zu dengan mak je yang pergi rumah opah. Dulu perempuan pula tu. Dia pegang memang kasar. Esoknya atuk datang. Mak demam masa tu, malam tu lepas kena tu mak demam. Pagi tu atuk datang. Cakap lah. Lepas tu atuk cakap, itu benda mak kau tu. Dia cakap arwah atuk Kak Zu meninggal kerana dia. Dia dah makan kaki atuk. Hati, jantung semua hancur. Kaki bengkak. Asal dia kaki je bengkak. Jadi dia makan arwah atuk. Opah dah terlampau macam lemah kan. Tak boleh bagi dia makan. Jadi dia makan arwah atuk. Benda dia tu. Arwah opah benda dia memang kau kejam, orang cakap. Benda tu sambam macam itu Okey, ada komen kat bawah. Dia cakap saka. Maksudnya okey, saya pernah dengar kalau apa benda saja melibatkan saka, menyaka ni, kita memang kena bagi makan benda tu kan. Tapi kita tak tahulah apa yang dia bagi. Kalau macam Kak Zu kan, Kak Zu pernah juga dengarkan orang kalau macam saka, dia akan bagi makan di hari-hari tertentu. Korang kat bawah mungkin boleh komen juga kat bawah, yang mana ada pengalaman ataupun pernah dengar. Tapi bila Kak Zu cerita, sampaikan apa tadi, atuk tadi Itu perjanjian mereka yang bela. You faham? Jadi Kak Zu bila jadi sebegitu, benda tu adalah satu benda yang apa
Apa macam mana saya cakap dia macam takkan sambung macam itu sekali Kak Zu? Betul. Selepas 5 bulan, arwah mak pula dia makan. Nanti ada masa Kak Zu akan cerita macam mana arwah mak kena. Boleh. Dan saka ni bukan benda mainan lah korang kan. Dan saka bukan benda yang best sebenarnya. Okey, Kak Zu, ada yang komen kat bawah ni, dekat-dekat maghrib tuan akan bagi beras kuning, ayam sebelah, telur 3 biji. Tu ada yang komen kat bawah ni. Tapi yang cerita Kak Zu ni kita tak tahulah apa benda yang dibagikan. Tapi yang Kak Zu nak sampaikan ialah melibatkan belaan. Senang cerita kan? Kalau saya lah Kak Zu, bila dengar cerita pasal menyerupai tu kan, saya tak nak datang dah Kak Zu. Tapi kan opah kita kan. Kita nak buat macam mana? Yelah, nak buat macam mana kan? Cucu tu tak juga pergi hadirkan diri. Selalunya opah-opah dia dengan cucu-cucu ni mesra je. Kalau panggil opah-opah ni dia melibatkan Perak betul Perak lah. Kak Zu orang Perak. Kan, sebab saya pun opah saya juga, saya panggil opah juga. Opah Tok. Kalau orang Kedah, Wan Tok. Tok Wan kan? Tok Wan. Waalaikumsalam yang beri salam. Dan nanti kalau ada masa nanti Kak Zu akan ceritakan pasal kesinambungan dia. Okey, tapi sebelum tu saya nak beritahu korang semua, apa yang Kak Zu cerita ni bukan nak mengaibkan kan Kak Zu kan? Ini adalah pengalaman. Kita nak kongsi. Kalau boleh tak payahlah kita ada benda-benda macam tu. Tambah melibatkan saka, mesti kita akan kehilangan orang yang kita sayangkan. Sebab perjanjian dia kita tak tahu apa. Kak Zu, bila dah jadi sebegitu, dan benda tu pergi ke mana Kak Zu? Benda tu sebelum arwah opah ni teruk jugalah dia nak meninggal, rata-rata pergi berubat. Last sekali bila dah arwah mak dah meninggal, atuk dah meninggal, keluarga dia, adik-beradik mak panggil seorang ustazah datang ke rumah. Tapi syarat dia kena balik semula ke rumah dia, rumah asal. Pasal dia lepas dia sakit tu dia orang dah pindah pergi rumah taman, senang lah. Jadinya bila nak berubat tu dia kena balik rumah asal dia lah. Bila dia balik rumah asal dia panggil semua anak-anak dia, anak-anak mak kira ada 8 beradik. Ayah lah wakil, bahagian mak ayah wakil. Ayah pergi, jadinya ustazah tu suruh azan setiap pintu, anak lelaki kena azan. Opah dia duduk atas katil, ada katil bucang tempat dia tidur tu, sambil tersenyum-senyum je masa orang buat rawatan. Dia tersenyum je. Dia orang azan, bila sampai satu ayat tu, anak-anak lelaki dia semua kena cekik, tak boleh nak azan. Dia macam marah, kenapa nak azan. Jadi setiap pintu kena azan. Tapi masa dekat mana ayah beritahu semua anak dia tak boleh nak azan, semua kena cekik. Kita paksa stop sekejap, tapi ustazah tu cakap jangan stop, kena azan terus. Nak teruskan, nak buang kan. Jadinya makcik Kak Zu dari ceras, dia sanggup ambil benda tu. Jadinya dah masuk badan makcik, opah pun dah nazak. Selepas opah dah keluarkan benda dia, jadi ustazah tu pulihkan makcik. Jadi pasal makcik kan masih bertapak lagi, dia baru masuk kan. Masuk dalam badan makcik, jadi benda tu senang keluar lah. Kalau dah bertapak, susah dia nak keluar. Dia keluar daripada opah, masuk ke makcik. Lepas tu ustazah tu terus tarik daripada makcik. Jadi tak sempatlah benda tu nak bertapak lama kat makcik. Cara macam tu je lah buang. Pasal nak buka bumbung pun tinggi sangat bumbung. Pasal ada kes kat kampung Kak Zu pun,
Orang membela buka bumbung juga. Tapi arwah opah tak buka. Cuma dia masuk ke dalam badan makcik, keluarkan melalui makcik. Perantaraan tu lah. Perantaraan macam tu lah. Jadinya tak sempatlah dia nak bertapak dalam tubuh makcik lagi. Terus dia orang dapat keluar. Selepas tu dalam esoknya tengah malam, opah tak ada. Habislah. Dia dah masa tu dia dah lemah sangat dah. Bila. Dan ada yang komen tadi kat bawah kan. Saya sebenarnya Kak Zu, bila dia tengah duduk kat katil tu sambil tersenyum tu kan, semua dapat bayangkan. Betul. Dia sambil macam apa? Peli. Kita macam dia senyum peli. Macam alah. Orang ni dia macam leke-leke lah. Membelekehkan lah. Alah, kau nak azan. Kau ingat aku risau contoh. Apa sangat engkau? Dia cakap macam tu. Ya, jadi opah macam senyum je. Dia tak pernah kacau anak cucu dia, tak pernah kacau. Tapi tu nanti Kak Zu cerita. Itu kejadian arwah mak dekat sini. Dia datang rumah Kak Zu dengan rumah adik. Benda dia. Tapi tu nanti insya-Allah nanti Kak Zu cerita. Okey, nanti Kak Zu akan ceritakan kat sini kan. Okey, dan kesinambungan dia. Korang yang nak cerita daripada Kak Zu boleh komen di bawah, okey? Kak Zu, kita nak pergi kepada pengajaran dan cerita Kak Zu ni. Tak boleh, kalau boleh tak payahlah kita main-main benda-benda macam tu. Tapi tu benda tu selalunya orang zaman dulu-dulu lah Iwan, yang suka ambil benda-benda macam tu. Betul tak? Kita sekarang rasanya tak ada. Rasanya tak ada macam tu. Itu pun kadang-kadang kita tak tahu sama ada benda tu mengikut kita atau kita sendiri tak tahulah. Bukannya kita kata cara kita ambil apa, kadang benda sesuatu orang lama-lama dulu kita tak tahu dia dah duduk di mana benda tu. Tapi Alhamdulillah setakat ni Kak Zu tak tahulah ada ke tak ada. Kak Zu pun tak tahu. Tak apalah kan. Rasanya terkadang Kak Zu lah. Kalau boleh tak nak lah benda tu kan menyusahkan. Benda tu pasti kita akan kehilangan orang yang kita sayang. Okey, kita lock dengan cerita Kak Zu nanti. Okey, insya-Allah dia akan sambung. Insya-Allah dia akan sambung, okey? Dan juga susah nak cucu. Okey Kak Zu, terima kasih Kak Zu sebab dah hujan berhenti tadi. Kilat-kilat tadi pun dah berhenti. Kak Zu pun ada kesempatan untuk kongsikan kepada kami. Siap buat kuih Kak Zu. Kuih apa tu? Kuih cucur badak. Sedap tu. Pukul 2 pagi lapar terus saya. Sekejap lagi Kak Zu suruh hantar InsyaAllah hantar je depan pintu tu kan. Tapi tangan yang berbulu akan ambil nanti. Itu je saya cakap. Yang hantar pun sama juga. Okey. Hantar pun sama. Okey lah Iwan. Okey. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Sebelum korang terlupa, apa kata korang bantu like video ni dan juga subscribe tanda sokongan.